Alhamdulillah. Okey. Okey, hari ni kita akan teruskan majlis kita hari ini dengan bacaan selawat tafrijiyah. Ya, kita pernah buat sebelum ni selawat tafrijiyah, iaitu dikenali juga dengan selawat nariyah, ya, dikenali sebagai selawat nariyah dan juga selawat kamilah. Okey, kalau ada yang tak tahu, dari segi bahasa, maksud tafrijiyah atau kamilah ataupun nariyah bermaksud sempurna ataupun terbuka, ya. Jadi selawat ini diamalkan jika kita mempunyai hajat. Jika kita mempunyai hajat, tak kisahlah siapa-siapa yang mempunyai hajat, hajat kecil, hajat besar, boleh mengamalkan selawat ini. Antara fadilat selawat ini, saya perkenalkan lagi sekali, antara fadilat selawat ini ialah Allah menghilangkan kesulitan, kesusahan, kesedihan serta bahaya yang menimpa diri. Kita tak tahu apa yang akan berlaku pada diri kita akan datang atau sekarang. Jadi macam mana kita nak minta pada Allah untuk elakkan perkara itu berlaku pada kita, ialah antaranya mengamalkan bacaan selawat tafrijiyah. Okey. Dengan membaca selawat ini juga Allah akan permudahkan segala urusan kita di dunia, insya-Allah. Diberi ketinggian darjat, dipancarkan nur dalam hati, dilindungi daripada bencana, mara bahaya, dan kebiasaannya, saya tak kata mestilah, saya kata kebiasaannya yang mengamalkan selawat ini orangnya dipandang tinggi dalam masyarakat. Maksudnya suaranya, pendapatnya, kata-kata dia, nasihat dia didengari. Sebab kadang-kadang kita ni dengar orang bercakap tapi kadang-kadang tak masuk pun. Saya taklah, ni bukan saya. Maksud saya orang-orang yang alim, kadang-kadang dia bercakap macam ilmu tu tak masuk kat kita. Jadi yang saya belajar daripada Ustaz Zuhair, saya tengok dia sendiri mengamalkan selawat ini, dan bila dia bercakap pun, kalau saya macam senang masuk, saya senang terima apa yang dia cakap tu. So itu antara kelebihan ataupun fadilat selawat tafrijiyah, ya. Okey, mengenai bilangan banyak pendapat, nak buat berapa kali. Macam baca ratib, orang baca sekali. Ada yang macam teks-teks dalam ratib tu kan, ayat-ayat di dalam ratib tu, ada yang baca 3 kali, ada yang baca 4 kali. Tapi kalau tak sempat, sebenarnya baca sekali setiap ayat pun boleh. Asalkan benda tu istiqomah kita buat. Tapi macam bacaan selawat tafrijiyah ni dicadangkan, kita kata dicadangkan untuk membaca, mengamalkannya dalam 3 kali, 11 kali, 3 kali, 11 kali, 41 kali, 100 kali, 313 kali, 1000 kali, dan yang paling banyak sekali 4444 kali. Yang ni terpulanglah kepada keupayaan masing-masing. Okey, untuk hari ini kita nak baca berapa kali? Saya rasa kita akan baca 313 kali. Okey, kita akan baca 313 kali. Tapi macam mana kita nak cukupkan masa sampai 8.30? Caranya begini, Ustaz Zuhair ajar. Kita tengok berapa jemaah yang ada dalam ni, berapa audience yang ada dalam ni. So saya tengok sekarang di Google Meet 20 orang. 20 orang. Jadi kita ambil 313 kali. Saya pilih untuk ambil 313 kali. Kita baca sebanyak 16 kali setiap orang. Tapi kita baca sama-sama lah, maksudnya baca serentak. Saya baca di sini, adik-adik, kakak-kakak, makcik-makcik, nenek-nenek yang join majlis, baca di rumah masing-masing, tapi dengan bilangan 16 kali untuk cukupkan 313 kali. Boleh, ya? Boleh. Alhamdulillah. Okey, nanti saya serulah, panggil nama lah sesiapa yang ada dalam ni, kita share bacaan dia pula. Saya tutup, nanti saya mute.
orang lain pula baca. Boring juga ada saya dengar suara saya je. Masa Saya saya sakit baca ada logat-logat Jawa sikit lah kan, bunyi Jawa. Jadi kita panggil orang lain juga baca. Okey, kita mulakan ya. Okey, Zain duduk sini. Jangan panggil saya ya, saya sakit tekak. Oh, tiba. Tiba awak sakit tekak. Saya pun sebenarnya sakit tekak tapi saya siapkan air. Kalau awak nak air, ambil kat dapur Okey. Duduk. Okey. Semua kena. Semua kena. Yang pasti Ibu Yati kena dulu. Okey, saya baca, kita baca 16 kali. 16 kali. Jadi saya mulakan dengan 3 kali yang pertama dulu. Kemudian kita panggil orang lain pula ya. Lagi slow. Lagi slow kan kau je terus. Jangan. Semput nanti. Tak, masing-masing baca 16 kali. Kan? Ya. Masing-masing baca 16 kali ya? Ya, masing-masing baca 16 kali tapi serentak dengan saya. Ha, Tapi bila saya baca yang ketiga, saya berhentilah sekejap, ambil nafas. Sambung pula Cik Yati baca sekali. Lepas tu kita panggil orang lain baca sekali. Buka mic-nya. Boleh dengar suara orang lain pula. Ni yang dekat slide ni 3 baris je ayat dia. Jangan, ada lagi tu. Ada lagi tak, ke bawah. Nak set buku tu tak ada masa. Ada selawat ni memang ada baca. Tapi okay, bukunya kat mana ke bawah. nak cari. Dah kira boleh baca dari sini je lah. Out sikit kot. Baru nampak semua nanti. Cantik. Tak kecil telefon ni, kadang kalau tengok dalam telefon. Nampak ke Cik Yati? Boleh nampak? Nampak. Boleh nampak ya? Alhamdulillah. Okey, saya mulakan dulu ya. 3 kali, kemudian kita bagi orang lain pula baca. Sampai cukupkan 16 kali supaya total 313 kali. Minta maaf ya, saya nak maklumkan sikit, saya ada hajat besar di sini. Selawat ni memang terkenal untuk menyempurnakan hajat. Jadi saya ada hajat di sini. Saya minta sama-sama jemaah dalam ni ada 21 orang 21 orang ni untuk sama-sama mendoakan Kak Faizah Zaid yang akan menjalani rawatan dan kemoterapi, dan kita minta semoga Allah pelihara Kak Faizah, panjangkan umurnya, sihatkan tubuh badannya dan diberi kesembuhan yang cepat kepadanya, insya-Allah ya. InsyaAllah. Semoga Faizah cepat sembuh. Amin ya Rabb. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli salatan kamilatan wa sallim salaman tamman ala sayyidina Muhammadin alladhi tanhallu bihil uqadu wa tanfariju bihil kurabu wa tuqda bihil hawaiju wa tunalu bihil raghaibu wa husnul khawatimi wa yustasqal ghamamu biwajhihil karim wa ala alihi wa sahbihi fi kulli lamhatin wa nafasin bi'adadin kulli ma'lumin lak. Boleh Allahumma salli salatan kamilatan wa sallim salaman tamman ala sayyidina Muhammadin alladhi tanhallu bihil uqadu wa tanfariju bihil kurabu wa tuqda bihil hawaiju wa tunalu bihil raghaibu
وحسن الخواتيم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتيم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك. Alhamdulillah. Saya dah baca 3 kali ya. Okey, ada yang nak mulakan dulu? Nak cuba? Okey, Zain nak cuba. Ta'al. Zain nak cuba. Okey. Sini Zain. Okey. Allahumma salli salatan kamilatan wa sallim salaman tamman ala sayyidina Muhammadin lillazi tanhallu bihil uqadu wa tanfariju bihil qurabu wa tuqada bihil hawaiju wa tunalu bihil raibu wa husnul خواتيم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعادة كل معلوم لك. Okey, terima kasih Zain. Okey, seterusnya ada lagi orang lain? Silakan. Tengah azan je Okey, tengah azan. Okey, kita bagi 2 minit. 1 minit.
Tak ingat pula lagunya. Lagunya. Tak ingat. Cuba Fira buat lagi sekali. Okey, kita minta Kisti. Kisti Zahra. Okey. Okey, silakan Kisti Zahra. Alright. Assalamualaikum. Allahumma salli salatan kamilatan wa sallim salaman tamman ala sayyidina Muhammadin alladhi تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتيم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك. Alhamdulillah. Terima kasih Kisti. Alright. Okey, Ibu Yati dah ingat lagunya? Allahumma salli salatun kamilatan. Tak ingat lah. Ingat pula. Tak apa. Try. Nice try. Inilah ni Cik Adi ikut. Okey. Yang lain ada? Muhammad nak cuba, Muhammad. Muhammad nak cuba. Okey, silakan Muhammad. Allahumma salli salatan kamilatan wa salim salama tamma ala sayyidina Muhammadin alladhi tanhallu bihi al-uqadu wa tanfariju bihi al-uqadu وتقضى به الهوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتيم ويستسقى وعلى ومه به وجه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك. Okey, terima kasih Abang. Berjaya juga akhirnya. Okey, saya baca lagi 3 kali. Kemudian kita minta orang lain pula bersedia nama-nama yang lain ni bersedia nanti nama dipetik. InsyaAllah boleh sama-sama kita. Allahumma salli salatan kamilatan wa sallim salaman tamman ala sayyidina Muhammadin alladhi تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتيم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك. اللهم صل صلاة
كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتيم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتيم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك. Okey. Boleh Cik Hati? Cik Hati nak cuba? Boleh. Okey, sama-sama. Tak betul kau betulkan ya. Okey, sama-sama saya pelan-pelan baca. Allahumma salli salatan Kamilatan salli salatan kamilatan wasallim salaman taman ala sayyidina Muhammadin alladhi tanhallu bihi al-qadu wa tanfariju bihi al-kurabu wa taqadda bihi al-hawaiju wa tunalu bihi al-raghaibu wa husnul khawatimi wa yustasqal ghamamu biwajhihil karim wa ala alihi wa sahbihi fi kulli lamhatin wa nafasin bi'adadi kulli ma'lumin. Ahsanti. Alhamdulillah. Okey, terima kasih Cik Ati. Siapa lagi ada yang nak cuba? Cik Nora? Rabi'atul Adawiyah. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli salatan kamilatan wa sallim salaman tamma ala sayyidina Muhammadin alladhi tanhallu bihi al-uqadu wa tanfariju bihi al-kurabu وتقضى به الهوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتيم
الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم. Alhamdulillah. Terima kasih Cik Rabi'atul Adawiyah. Okey, ada orang lain lagi? Nak try. Siapa tu? Syakira ke? Try. Cantik Syakira. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli salatan kamilatan wa sallim salaman tamman ala sayyidina Muhammadin Aziz. يحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به Ibu. وحسن الخواتيم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم. Okey, terima kasih. Sedap suara anak-anak dara ni. Lembut-lembut je. Kecil-kecil je suara mereka. Okey, Ha? Kak Faizah. Kak Faizah Zaid nak cuba. Faizah sedap suara. Kak Try. Faizah sedap suara. Try Okey, try. Cantik. Terima kasih. Allahumma salli salatan kamilatan wa sallim salaman tamman ala sayyidina Muhammadin allazi tanhalu bihi al-uqadu wa tanfariju bihi al-kurabu وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتيم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل ما Pandai Faizah. Tahniah. Alhamdulillah. Dengar cerita Ustazah Najihah ni baca sedap. Silakan. Dengar cerita lah. Ni ada ni. Ustazah Najihah tak ada line ke? Silakan. Mana Ustazah Najihah ni? Ada. Okay, silakan. Dengar cerita sedap. Viral ni, viral. Tolong record ni. Allahumma salli salatan kamilatan wa sallim salaman tamman ala sayyidina Muhammadin به الأنقاد وتنفرج به الكرب وتقضى به الهوائج وتنال به الرقائب وحسن الخواتيم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله
وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك. Alhamdulillah. Terima kasih Ustazah. Sedap suara dia. Anak dara semua sedap-sedap. Okey, Okay, ada lagi? Sabrina. Siapa? Nur Sabrina Zuki. Okey, kita seru Nur Sabrina Zuki. Ada lagi 2 lagi. Nak Saja. peluang yang pertama ke nak yang kedua? First saya start dulu. Okey. Okay, bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli salatan kamilatan wa sallim salaman tamman ala sayyidina Muhammadin alladhi tanhallu bihil uqadu wa tanfariju bihil qurabu wa tuqda bihil hawaiju wa tunalu bihil ragaibu wa husnul khawatimi wa yustasqal ghamamu biwajhil karim wa ala alihi wa sahbihi fi kulli lamhatin wa nafasin bi'adadi kulli ma'lumin lak. Okey, terima kasih Cik Nur Sabrina Zuki. Sedap. Okey, ada lagi? Ada lagi satu lagi. Nak cukupkan 16 ni. Okay, Lanawi. Siapa? Lala Nawi. Lala Nawi dipersilakan. Oh, memang tukang bagi nama Kisti Zahra tu. Faham? Silakan Lala Nawi. Lala Nawi, di mana anda? Lala Nawi, di mana? Ya. Silakan. Mesti dah seru. Jahat guys. Try. Bismillah. Allahumma salli salatan kamilatan wa sallim salaman tamman ala sayyidina Muhammadin alladhi tanhallu bihil uqadu wa tanfariju bihil qurabu وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتيم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس Nah, Okey. Dah habis? Tiba-tiba macam terhenti tadi. orang dia putus tak? Ya. Okey, terima kasih. Terima kasih kepada Cik Lala Nawi. Okey. So maknanya kita dah cukup 313. Sebenarnya lebih. Kalau 16 kali dengan 20 orang ada 320. Dah terlebih lah sebenarnya 313 yang digalakkan 313. Okey, tak apa, lebih tak apa, alhamdulillah. Kalau kita buka semua mic, semua baca boleh tak? Kita baca last kali, last round. Boleh. Boleh? Boleh. Okey, buka mic semua masing-masing, anak-anak, adik-adik. Nenek-nenek. Nenek. Nenek. Panggil kakak lah. Kakak Yaci. Okey. Kita baca last sama-sama insya-Allah. Lepas kita tutup majlis ni. Dengan tutup selawat ni. Okey, bismillah.
Kisti jangan terkeluar sangat, dah seru-seru nama orang dia keluar. Okey, sekarang baca. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli salatan kamilan wa sallim salaman tamman ala sayyidina Muhammadin dan halqu وحسن الخواتم يستسقى الغمام بوجهه وصحبه كل ونبتلي Alhamdulillah, kita bagi kerjasama, sama-sama kita baca walaupun semua dengan suara sendiri kan. Tak dengar suara orang lain pun, dengar suara sendiri je tadi. Bersepah-sepah semua. Okey, tak apa. Kita tutup ya dengan bacaan doa. Bila baca selawat ni dia ada doa khusus dia. Tapi kalau tak baca pun tak apa doa khusus ni. Tapi kalau yang lebih baik dia kita bacalah doa khusus dia. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma inna nas'aluka wa natawassal ilaik wa natashaffa' indaka bis salati ala nabiyyika Muhammad sallallahu alaihi wasallam an tuqdi hajatina fa innahu la yaqdi hajatan فإنه لا يقضي حاجة أحد إلا أنت يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث يا مغيث برحمتك نستغيث يا مغيث برحمتك نستغيث يا مغيث أغثنا يا مغيث أغثنا يا مغيث أغثنا يا مغيث وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم منا ومنكم تقبل يا كريم. Terima kasih semua. Syakirah nak Zain dulu ke Ali dulu? Macam mana? Saya Fira. Zain dulu sebab takut Zain tertidur. Okey, takut Zain tertidur. Okey, Zain baca doa Alkas. Yallah, ta'al. Ta'al. Tak apa dah Zain baca cepat. Orang dah tunggu dah. Baca doa. Hari ni doa Zain panjang. Sekejap ya. Okey, Zain baca. Okey, cepat. Elok lah. Okey. Okey, Zain baca doa. Dah. Tak payah change background. Okey, dah. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya Allah, ampunkanlah dosa saya. Amin. Ya Allah, ampunkanlah dosa umi abah saya. Amin. Ya Allah, ampunkanlah dosa mak. Amin. Ya Allah, ampunkanlah dosa atuk. Amin. Ya Allah, lapangkanlah kubur atuk saya. Amin. Ya Allah, cantikkanlah kubur atuk saya. Amin. Ya Allah. Bacalah doa apa-apa. Ya Allah, jadikanlah kami orang yang rajin solat.
Rajin baca Al-Quran, rajin sedekah, Amin. rajin tolong umi abah, Amin. rajin tolong mak bapak. Amin. Ya Allah, bagilah kami semua dengar cakap. Amin. Oh, amin. Okay, maaf. Amin. Rabbah. Tadi panjang. Habis dah? Allahumma fir lahu warhamhum wa'afihi wa'fu anhum. Amin. Allahumma fir lahu warhamhum wa'afihi wa'fu anhum. Allahumma fir lahu warhamhum wa'afihi wa'fu anhum. Amin. Alhamdulillah Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yaumiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in Ihdinas siratal mustaqim Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Sallallahu Sallallahu ala Sayyidina Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Amin. Kenapa baca Fatihah pula ada juga dalam doa? Terima kasih Zain. Terima kasih Zain lupa Zain. doa Nenek Wawa. Lupa nak doakan Nenek Wawa. Kesian Nenek Wawa. Okay, doa ya Allah. Terlupa pula Ya dah. Allah, saya terlupa seorang. Ah, Ya Allah, ampunkanlah dosa nenek Wawa. Amin. Amin. Nenek Yati. Nenek Yati pula terlupa. Ya Allah, saya terlupa lagi seorang nenek Yati. Amin. Banyak coklat Ya ni. Allah, saya terlupa lagi seorang Mama Kali. Amin, amin. Terima kasih Zain. Sama. Okay, silakan Ali. Terima kasih kepada Sis Fira atas bacaan selawat tafrijah dan kita semua. Dan terima kasih juga kepada Zain sebab sudi baca doa untuk kita semua. Okey, sekarang dipersilakan Ajin Husaini untuk membentangkan sekiranya iaitu belajar sayang Nabi SAW. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. نوينا العلم والتعليم والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتابه تعالى وسنة رسوله والدعاء إلى الهدى والدعاء على الخير وابتغاء مرضاته وقربه وثوابه سبحانه وتعالى. اللهم فكحنا في الدين وعلمنا تأويل واهدنا إلى صراطك المستقيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Apa khabar semuanya, sihat je? Harap-harap semuanya dah makan. Pada hari ini insyaAllah ini adalah pertemuan kelima kita dalam slide belajar sayang Nabi, dan insyaAllah kita akan menyelesaikan pertemuan dalam slide ni sekitar lagi 2 pertemuan lepas pertemuan ni. Kemudian setelah habis pertemuan tentang belajar sayang Nabi, kita akan berbincang pula tentang persoalan akidah, yang mana dalam akidah ni kita akan bincangkan berdasarkan matan Aqidatul Awam. Aqidatul Awam ni adalah satu syair yang mana dalam syair tu dia letakkan apa benda-benda yang seorang Muslim patut tahu, terutamanya mereka yang berakidah Ahlussunnah wal Jamaah. Dan kita akan menggunakan kitab rujukan utama kita dalam membentangkan Aqidatul Awam adalah kitab ini. Okey, tak nampak okey. Kitab ini, nama kitabnya adalah Jala'ul Afham. Okey, kitab Jala'ul Afham ni dia ditulis oleh anak murid kepada seorang guru besar. Nama gurunya ni adalah Abu Yasir Muhammad Alwi Al-Maliki, di mana dia adalah guru kepada Ustaz Kamuddin dan juga guru kepada Walid. Secara tidak langsung adalah maha guru jugalah kepada saya kan, sebab semua ilmu akan balik-balik pada diorang, pada Abu Yasir Alwi. Jadi selain daripada itu, kita akan guna juga beberapa kitab-kitab lain, seperti contohnya saya akan merujuk juga kitab Qiyas Soleh Darat, penerangan tentang Jawharatul Tauhid, dan juga saya akan juga merujuk kepada Qawaidul Aqaid karya Imam Al-Ghazali yang tercatat dalam Ihya Ulumuddin, dan ulama keluarkan dia sebab apa? Sebab kitab ni terlampau penting untuk dipelajari, sampaikan Imam Ghazali letakkan kitab ni sebagai kitab pertama untuk dipelajari dalam Ihya Ulumuddin. Ihya Ulumuddin ni dia macam satu ensiklopedia. Jadi ensiklopedia ni dalam tu ada semua ada majoriti ilmu Islam ada dalam Ihya Ulumuddin. Dan ilmu akidah adalah ilmu yang paling penting. Sebab apa? Kalau tak ada akidah yang betul, maka solat ke apa je kita buat tak akan diterima oleh Allah SWT. Tapi bila kita ada akidah yang betul, insya-Allah SWT segala amal kita akan diangkat.
Dan seandainya kalau kita berbuat salah pun, kita akan ada penyelamat-penyelamatnya. Okey, Tab. Setelah tu nanti insyaAllah kita akan belajar pula hadis-hadis lain tentang cinta Nabi. Kemudian kita akan masuk pula pada perbahasan fiqh. Sebab apa? Sebab ada di kalangan ahli kita yang mungkin bukan daripada lulusan sekolah agama dan sebagainya. Jadi kita nak perkemaskan balik ilmu-ilmu fardu ain. Kemudian setelah masuk pada fiqh, kita akan masuk balik pada hadis cinta Nabi, pada kitab lain. Kemudian setelah habis kitab cinta Nabi tersebut, kita akan masuk pula pada perbahasan tasawuf yang ringkas tentang perkara-perkara penting seperti penyakit hati dan cara merawatnya. Kemudian kita akan masuk pula kepada sirah Sayyidatina Fatimah sallallahu alaiha. Kemudian kita akan masuk pula kepada qawaidul fiqhiyah yang ringkas supaya apa? Supaya persoalan-persoalan fiqh itu dapat disimpulkan dengan lebih jelas. Sekarang mungkin bila saya cakap macam ni, belum nampak lagi macam mana flow dia tu kan. Nanti insyaAllah bila kita dah lalui kan, saya akan bagi maklumkan buku apa yang patut beli, buku apa patut beli sebagainya. Nanti boleh sama-sama kita borak sama-sama dalam slot ni. Okey. Untuk perbincangan selepas ni tentang matan akidah, boleh mula dengar dekat YouTube, cari Aqidatul Awam kan, dengar. Biasanya dalam sekitar 4 minit macam tu je. Dia satu lagu, satu manzumah kita panggil, satu nazam. Kemudian nanti dalam pembahasan-pembahasan lain saya akan maklumkan apa kitab-kitab yang kita akan guna, dan kita akan baca kitab tu semua daripada kulit ke kulit. Sebab kita tak nak nanti kalau kita bincang benda-benda tanpa kita nampak apa yang kita pelajari, kalau kita tak tahu apa buku teks kita dan sebagainya, takut nanti kita punya semangat nak belajar tu jadi lemah. So, kita tak tahu apa yang kita dah banyak habiskan masa, tapi apa yang kita belajar sebenarnya. Jadi kita nak biar ilmu kita tu tersusun dengan cantik. Okey, Tan. Pergi pada slide pertama Kak. Kita ulang kaji balik kan. Kita baca sama-sama balik ayat ni. Apa ayat dia? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Sadaqallahul aliyyul azim. Maksudnya telah datang daripada kamu seorang rasul dari golongan kamu sendiri, iaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang menjadi sangat berat padanya sebarang kesusahan yang ditanggung oleh kamu, yang sangat tamak, yakni inginkan kebaikan bagi kamu, dan ia pula menumpahkan perasaan belas kasih serta kasih sayangnya kepada orang-orang yang beriman. Saya nak tanya, siapa yang dah mula hafal ayat ni? Ayat Laqad Ja'akum. Ada tak yang dah mula hafal? Lama dah hafal. Oh, lama dah hafal. Alhamdulillah. Okey. Sekarang tinggal kita ingat, kita faham apa di sebalik ayat ni. Okey, Kak Syirah, next slide. Okey, hukum tajwidnya pun kita dah ulang-ulang. Ada pola-pola surah, ada mad wajib mutasil dan sebagainya. Okey, teruskan. Kemudian tafsir ringkasnya adalah Nabi SAW daripada orang Arab, Nabi daripada kalangan yang terbaik daripada kalangan manusia, seterusnya. Nabi satu-satunya digandingkan dengan dua nama Allah SWT. Malah menurut setengah ulama, macam kalau dengar Ustaz Kamarudin sampaikan pada hari Khamis lepas, Azizun pun diambil juga sebagai salah satu komponen nama Allah. Dan Ustaz Kamarudin masa bercakap tu, saya tak pasti rujukan Ustaz Kamarudin yang mana, tapi yang saya jumpa perkataan tu dinukilkan dalam buku ni. Buku karya Syekh Abdul Fadl Senori, Syarah Kawakib Al-Lama'ah. Kawakib Al-Lama'ah ni adalah satu kitab yang membincangkan tentang akidah Ahlussunnah wal Jamaah, dan dalam tu diterangkan bagaimana Nabi SAW digandingkan dengan 3 nama Allah. Yang mana kalau dalam hadis yang kita share ni kan, dia ada 2 je, Raufur Rahim, tapi diganding dalam buku Kawakib Al-Lama'ah dikatakan ada 3. Termasuk juga Azizun pun nama Allah juga SWT. Okey, terus Kak. Okey, kemudian yang kita belajar adalah Nabi yang paling baik, Nabi bersedih ketika kita bersedih, dan Nabi ingin kebaikan kepada kita melebihi diri kita sendiri. Hari ini kita akan bincangkan macam mana Nabi SAW, bukti Nabi SAW inginkan kebaikan tu lebih daripada kita inginkan kebaikan pada diri kita sendiri. Okey, teruskan Kak. Okey. Kita tengok hadis yang ni. Hadisnya apa? Mencintai baginda menjamin syurga. Hadisnya bunyi, Anta ma'a man ahbabta. Anta ma'a man ahbabta. Anta ma'a man ahbabta. Okey. Puan Nuraliza. Oh, Puan Nuraliza. Okey, tak ada respon pula .
Okey, hadis ni ada yang dah hafal? Ada yang dah hafal hadis ni? Ke semua belum hafal lagi? Hafal. Okey, Kak Syakira hafal. Okey. Anta ma'aman ahbabta. Ya, betul. Anta ma'aman ahbabta. Jangan lupa, kalau boleh selalu zikirkan benda ni. Anta ma'aman ahbabta. Anta ma'aman ahbabta. Sebab apa? Sebab hadis ni akan jadi bekal kita nanti untuk kita tuntut syafaat Nabi SAW ke akhirat nanti. Kan? Bila mana kalau seandainya orang cakap, kau, apa ni amalan teruk? Kan? Apa kita nak backup diri kita? Kita berkata, Nabi SAW kata, anta ma'aman ahbabta. Kan? Dan aku mencintai Nabi SAW, jadi aku nak masuk syurga. Gitu. Okay, next Kak. Ni hadis pertama yang kita belajar gitu. Betul, hadis pertama untuk dalam slide ni. Kalau hadis yang paling pertama, kita belajar hadis Ar-Rahimun yarhamhumur Rahman. Syekh Usama. Itu hadis pertama. Nak kena ulang tu. Kena ulang. InsyaAllah nanti kalau kita masuk subjek baru, kita akan ulang dulu hadis tu. Supaya kita selalu ingat macam mana surah Fatihah bukan dengan kasih sayang Allah, maka pelajaran hadis pun perlu dimulakan dengan kasih sayang Nabi SAW. Gitu. Pembuktian kasih sayang Nabi SAW. Okey, kemudian hadis bagi dia tidak pernah mendengar kita. Sebab Kak Kira hadis ni sangat dekat dengan Cik Yati. Sebab apa? Depan-depan dari nama dia. Kan? Ayat khairul lakum wa hadithuna wa yahdithu lakum wa wafati khairul lakum wa radu alayya a'malakum fama ra'aitu min khairin hamidullah alaih wa ma ra'aitu min syarrin astaghfartu lakum. Okey, maksudnya apa? Hidup aku baik sebab apa? Aku ajarkan kamu syariat. Dan kematian aku pun baik untuk kamu. Sebab apa? Setiap kali ada kebaikan daripada kamu, aku puji Allah SWT. Setiap kali kamu berbuat dosa, aku minta ampun untuk kamu kepada Allah SWT. Riwayat siapa? Riwayat Imam Bazzar. Okey, next Kak. Seterusnya. Nabi SAW kata apa? Kalau kita selawat, tadi tengok. Berapa banyak yang selawat? Saya tengok saya kira bejaan nama. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Ada 11 individu yang memimpin selawat. Selain daripada yang lain-lain sama turut bersama. Bayangkan semua selawat ni dibawa oleh para malaikat. Buktinya apa? Kepada masjid Nabi SAW. Buktinya apa? Kata Nabi SAW, inna lillahi malaikatan sayahina fil ard yuballighuni min ummati salama. Maksudnya Allah SWT ada malaikat yang mana malaikat ni kerja dia cuma bawa selawat umat aku. Malah kalau kita baca pada syarah dalam Ilul Khairat, dikatakan ada malaikat yang dicipta hasil daripada selawat kita. Bermaksud Allah mencipta satu malaikat, ada satu jenis malaikat ni Allah cipta semata-mata sebab selawat orang-orang beriman. Itu dalam kitab dalam Ilul Khairat punya syarah. Saya tak pasti syarah yang daripada Syekh Syahmubi atau lain. Kalau berkenan dengan pandai bahasa Arab, boleh cuba cek dekat syarah dalam Ilul Khairat. Okey, next. Kemudian saya anjurkan kan untuk hafal hadis ni setelah hadis anta aman abhabta. Apa dia hadis dia? Faman sa'ala li wasilah halat lahu syafa'ah. Faman sa'ala li wasilah halat lahu syafa'ah. Faman sa'ala li wasilah halat lahu syafa'ah. Kalau nak lagi senang ingat macam mana? Nak lagi senang ingat, setiap kali lepas azan, sebelum baca doa azan, baca dulu hadis ni. Faman sa'ala li wasilah halat lahu syafa'ah. Allahumma rabba hadhihi ad-da'wati at-tammah was-salatil qa'imah ati sayyidina Muhammadin al-wasilata wal fadilah wa syarfa darajatal 'aliyata ar-rafi'ah wa ba'athu maqaman mahmudan alladhi wa'adta innaka la tukhliful mi'ad. Amin amin ya rabbal alamin. Jadi bila kita selalu baca kan, kita baca hadis ni dulu, baca doa tu akan jadi lebih bermakna pada kita. Gitu insya-Allah. Okey, next. Kita masuk pada hadis baru hari ni. Hadis ni berbunyi apa? Hadisnya berbunyi daripada Sayyidina Anas radhiyallahu anhu, ma su'ila Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam syai'an qad qala la. Maksudnya apa? Tak pernah Nabi SAW diminta sesuatu, kemudian Nabi SAW kata tak boleh. Contoh, kalau diminta Nabi tongkat Nabi bagi. Kalau di kanan Nabi bagi. Perangai ni yang saya nampak dia punya, saya mendengar pengamalannya dibuat oleh Habib Hasan Al-Atas. Katanya kalau Habib Hasan ni kalau kita sebut Habib cantik tasbih, nanti dia bagi tasbih. Itu terus. Kalau kita buat tadi cantik,
Dia terus bagi apa yang kita tanya. Sebab apa? Mengamalkan hadis ni. Maka kalau ni hajat yang besar, elok kita bertawassul pada Nabi SAW. Dengan kita boleh bertawassul pada Nabi ataupun kita boleh terus tak tolong pada Nabi terus. Kita kata, wahai Rasulullah SAW, kan, mintalah kepada Allah untuk tunaikan hajat aku sekian. Macam tu. It's 9 o'clock. Jadi bila kita minta macam tu, insya-Allah hajat-hajat kita akan lebih cepat dimakbulkan. Kalau tak percaya, boleh cuba. Malam ni fikir satu hajat yang kita harap dapat dikabulkan. Kemudian kita katakan, wahai Rasulullah SAW, tolong minta kepada Allah SWT supaya mengabulkan hajat aku yang ini. InsyaAllah akan ditunaikan. Pernah tak dalam ni, dalam ahli-ahli solehan yang kami ni kan, ada tak yang pernah minta pada Nabi SAW untuk bantu sesuatu? Kak Syirah selalu. Sebab Kak Syirah ni kaki tawasul. Selain ni ada lagi yang selalu minta tolong Nabi. Tawasul tu yang minta Kak Sina pun sama, kaki tawasul ni. Kita kat Skina. Tawasul tu mana kita minta pada Nabi. Okey. Kita minta tolong extension of Nabi SAW. Bermaksud, boleh tak kita minta tolong terus ke Allah SWT? Boleh tak kita doa, ya Allah, tolong kabulkan doa sekian. Boleh minta? Boleh, kan? Tapi rasa-rasanya mana lagi tinggi chance? Doa yang direct daripada kita atau doa yang kita minta tolong Nabi SAW? Doa yang minta tolong daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebab apa Kak Skina? Sebab Nabi kekasih Allah Subhanahu wa ta'ala. Nabi SAW kekasih Allah, betul. Dan Nabi SAW kan lebih menjaga adab-adab ketika berdoa kepada Allah SWT berbanding kita. Kita ni kalau berdoa kadang-kadang tak sedar yang kita ni tak beradab. Contohnya kan, berapa banyak antara kita kalau berdoa tu kan, kita lupa yang Allah SWT ni Tuhan kita. Dan Allah SWT ni kalau bagi kita ujian ke apa ke, dia berhak untuk bagi kita ujian tu. Tapi berapa banyak kita kadang-kadang doa tu kadang-kadang dalam tanda petik menyalahkan Allah dan sebagainya. Maka bila kita minta tolong pada Nabi SAW, kadang-kadang kita tak beradab pada Nabi SAW. Sering umat Islam ni tidak beradab pada Nabi SAW. Tapi Nabi SAW, sebabkan sayang Nabi SAW pada kita, Nabi SAW sentiasa membantu kita. Dan kalau orang-orang lama saya rasa macam Cik Yati dan sebagainya dan semua senior-senior dalam halakah ni mungkin pernah dengar satu syair yang sering dibacakan dulu di masjid-masjid. Apa syairnya? Ya Sayyidi Ya Rasulullah Ya man lahul jah indallah Innal musiina qad ja'u li dhanbi yastaghfirunallah. Apa maksudnya tu? Ya Sayyidi Ya Rasulullah, wahai Tuan aku, wahai Rasulullah. Ya man lahul jah indallah, wahai yang memiliki kedudukan di sisi Allah. Innal musiina qad ja'uk, maksudnya telah datang kepada engkau mereka-mereka yang bermaksiat, ahli-ahli maksiat telah datang kepada engkau wahai Rasulullah. Li dhanbi yastaghfirunallah. Kerana dosa-dosa mereka meminta ampun kepada Allah SWT melalui engkau wahai Rasulullah. Kalau kita kata, Ali, kenapa kita tak minta ampun di tangan diri kita pada Allah SWT terus? Kenapa nak kena minta pada Nabi SAW? Sebab Allah SWT yang memerintahkan dalam Quran untuk kita meminta ampun kalau kita memberi jaminan, bukan menyuruh, tapi Allah SWT memberi jaminan. Siapa yang meminta maaf terhadap dosa-dosanya melalui Rasulullah SAW, maka Allah pasti ampunkan. Kalau saya tak salah dalam surah An-Najmi ke apa tak? Saya hafalan Quran saya lemah, saya menghafal-hafalan saya agak lemah. Tapi yang saya ingat dalam Quran ada satu ayat tu, wahum yastaghfirun. Di mana ayat tu merujuk kepada siapa yang datang kepada Nabi SAW dan minta Nabi untuk mengampunkan dosa-dosa mereka, maka Allah Ta'ala akan ampunkan dosa-dosa mereka. Maka kalau kita rasa nak
taubat kita tu lebih diterima, maka mintalah Nabi SAW untuk minta Allah SWT mengampunkan kita. Sebab apa? Sebab itulah jaminan Allah SWT. Okey, seterusnya Kak Syirah. Okey. Tak. Okey. Seterusnya, tadi kita katakan dalam surah Taubah, Nabi SAW dia nak kebaikan untuk kita melebihi diri kita kan. Apa yang Nabi SAW kata dalam Sahih Muslim? Ini diriwayatkan dalam Sahih Muslim. Katanya Nabi SAW, "Innama mathali wa mathalu ummati kamathali rajulin istawqadha an-nara faja'alat ad-dawabu wal farashu yaqa'na fihi fa ana akhidhun bihujazikum wa antum taqahhamuna fihi." Maksudnya apa? Perumpamaan aku dan umatku adalah seperti orang yang menyalakan api dan di sana mulai ke dalamnya, jatuh ke dalamnya serangga dan rama-rama. Kadang-kadang kan bila kita bakar unggun api kan ada unggas-unggas cuba masuk dan sebagainya. Dan aku cuba menyelamatkan kamu. Aku cuba menyelamatkan kamu daripada neraka. Tapi kamu berusaha keras melepaskan diri daripada tangan aku dan masuk ke dalam neraka tersebut. Itulah perumpamaan kita dengan Nabi SAW. Nabi SAW cuba nak selamatkan kita daripada kena kat api neraka. Nabi SAW dah tangkap kita banyak kali. Tapi kita yang berusaha keras lepaskan diri kita daripada Nabi SAW. Nak juga kita ni masuk neraka. Maka kalau seandainya kita rasa kurang kuat, kan? Maka antara jalan dia adalah kita minta kepada Nabi SAW untuk bantu kita. Nabi, kadang-kadang aku nak lepaskan kan, tapi tolong Nabi, doakan Allah bagi aku taufik. Taufik ni apa? Taufik ni tinggi daripada hidayah. Hidayah ni, kalau contohnya saya sampaikan hadis-hadis ni, ini semua adalah hidayah. Menyampaikan mendengar tentang Islam, tentang iman, tentang Allah Ta'ala, tentang Nabi SAW, ini adalah hidayah. Taufik tu pula apa? Taufik tu pula, bila kita dah dapat jemputan, kita datang jemputan tu. Seakan-akan baru-baru ni, kawan kepada Kak Lala dan Kak Kisti baru bernikah. Namanya Kak Yaya. So Kak Yaya bila nak nikah ni, dia akan bagi jemputan pada kawan-kawannya. Jemputan itu adalah hidayah. Tapi bila Kak Lala, contohnya, diberikan kekuatan untuk datang. Diberikan misalnya, Kak Yaya bukan sekadar bagi jemputan, Kak Yaya sediakan pula pengangkutan dan sebagainya. Itu disebut sebagai taufik. Maka Allah SWT kan, boleh bagi kita hidayah yang banyak. Dan celaka siapa-siapa yang contohnya tak nak pergi haji dan sebagainya, dia cakap apa? Tak sampai seru. Tak sampai seru apanya? Antum dah Islam. Antum dah ambil agama Islam. Antum dah tahu dah kewajipan haji tu. Tapi antum kumpulkan harta, tak kisahlah yang apa ni, baik yang berstatus ustaz ke, baik yang statusnya businessman ke sebagainya. Tapi antum fikir untuk kumpulkan harta dengan alasan konon-konon tak mampu. Maka orang-orang macam ni yang tak mampu nak ke syurga, insya-Allah senang mampu dia untuk ke neraka. Maka hati-hati. Bila kita cakap tu kena sedar, kena ikhlas. Kalau kita kata kita tak pergi haji sebab apa? Rasa macam rasa macam tak puas enjoy contohnya. Tak apa, kita mengakui kelemahan diri kita. Tapi kalau kata tak sampai seru, kita nak kata Nabi SAW dan ulama'-ulama'nya gagal melaksanakan kerja. Macam mana boleh benda tu berlaku? Mustahil, sedangkan orang yang bercakap tu sendiri Islam. Maka siapa-siapa yang kalau dengar kawan-kawan cakap macam tu, tak sampai seru, bagi tahu kat dia jangan sampai Allah Ta'ala tarik nikmat Islam daripada diri dia. Sebab apa? Seruan itu adalah seruan dakwah Islam. Ya kalau dicatat dalam buku-buku Jawi, contohnya dalam Matlab Badran dan sebagainya, dia kata tak sampai seru. Tak sampai seru tu adalah seruan Islam. Bukannya taufik. Tapi sebaliknya cakaplah, barangkali belum sampai taufik pada aku. Jangan cakap tak sampai seru, tapi boleh kita kata Allah SWT nampaknya belum beri taufik pada aku. Untuk aku ada semangat nak pergi. Maka doakan banyak-banyak supaya Allah SWT bagi taufik pada kita. Macam mana nak dapat taufik ni Ali? Nak dapat taufik adalah dengan cara kita menghargai hidayah. Dengan menghargai hidayah akan diberilah taufik. Contoh kan, Kak Lala hari tu dapat invitation tak daripada Kak Yaya untuk pergi? Untuk pergi wedding? Dapat. Agak-agak Kak Lala lah kan. Kalau masa Kak Yaya hantar invitation tu, lepas tu Kak Lala macam buat lebih kurang macam dengan invitation tu, Kak Yaya nak semangat tak kalau Kak Lala datang ke duri dia? Apa? Kak Yaya nak? Nak tak Kak Yaya bila Kak Lala macam main-main je kan, nak datang ke duri dia kan? Agak-agak Kak Yaya seronok tak nak follow up? Nak bantu Kak Lala untuk sampai juga ke duri dia? Taklah kot.
Tak. Tak lah. Betul lah. Kan kalau seperti mana kita dengan makhluk macam tu lah Allah SWT. Bila mana Allah SWT dah bagi kita hidayah, tapi kita buat bodoh dengan hidayah tu, lama-lama Allah tak bagi lagi hidayah tu. Tapi bila kita dapat hidayah tu, kan, kita ambil hidayah tu dan kita ikut atas mana yang kita mampu, maka Allah SWT akan bagi pula taufik. Allah bagi kekuatan untuk kita datang. Untuk kita buat ibadah-ibadah tu. Itu dia. Beri pentingnya taufik. Maka siapa yang ada dalam ni kena bersyukur. Kita dapat taufik untuk datang, untuk dapat hadir dekat sini. Kalau kita kata invitation, berapa ramai yang dapat hidayah untuk sampai ke sini. Tapi belum dikurniakan taufik untuk sampai ke sini. Ataupun dikurniakan taufik tapi rezekinya kan pada tempat-tempat lain. Tempat-tempat majlis ilmu yang lain. Penting juga untuk kita tengok kadang-kadang dalam satu majlis ilmu tu kalau kita tak nampak je kita terus kata orang tu tak ada taufik. Tak. Kadang-kadang dia dapat ilmu tapi majlisnya tu dekat majlis lain. Dekat majlis tempat-tempat lain. Jangan terus sangka buruk. Tapi yang saya marah sangat ni pasal haji ni. Banyak sangat orang-orang kan yang terlampau suka bagi alasan tak sampai seru. Masya Allah. Jadi marah pula bila sebut pasal isu ni. Okey, sekarang ni kita dah tahu Nabi SAW berusaha keras untuk selamatkan kita. Dan Nabi SAW akan bantu kita. Bila kita minta kat dia, Nabi tak pernah tolak. Maka saya nak ajak semua solehahnya kami ni, halaqah solehahnya kami ni untuk dengar satu lagu Hindustan. Suka tak lagu Hindustan? Suka kan? Kak Pira dulu kalau Hindustan geleng-geleng kepala dia. Tiba. Nak Ali, jangan buat fitnah ya. Allah tak sayang nanti. Allah tak sayang. Baik. Okey. Kita dengar satu lagu Hindustan ni. Lagu Hindustan ni dia punya latar belakang dia adalah tentang permintaan seorang umat Nabi SAW yang datang ke Madinah. Dan dia tahu Nabi SAW kalau siapa minta hajat akan dikabulkan. Maka inilah dia gurindam yang disampaikan, nazam yang disampaikan. Okey, tapi translation dalam bahasa Inggeris nyanyiannya dalam bahasa Hindu. Bahasa Hindi. Okey, sila. जिसको तू चाहे है नबी तू बुलाता है तेरे दर पर सर झुकाए मैं भी आया हूँ जिसकी बिगड़ी आए नबी चाहे तू बनाता है भर दो झोली मेरी या मोहम्मद लौट कर मैं न जाऊंगा खाली भर दो झोली मेरी या मोहम्मद लौट कर मैं न जाऊंगा खाली भर दो झोली मेरी या मोहम्मद लौट कर मैं न जाऊंगा खाली भर दो झोली मेरी या मोहम्मद लौट कर मैं न जाऊंगा खाली बंद दीदों में बरदाने आंसू सिल दिए मैंने दर्दों को दिल में बंद दीदों में बरदाने आंसू सिल दिए मैंने दर्दों को दिल में जब तलक तू बना दे न बिगड़ी दर्द तेरे न जाए सवाली हम सबकी नबी जी भर दो झोली मेरी सरकारे मदीना लौट कर मैं जाऊंगा खाली
जब तलक तू बना देना दिल की दर्द तेरे न जाए ज़वाली भर दो झोली मेरी ताजदारे मदीना लौट कर मैं न जाऊंगा खाली भर दो झोली मेरी या मोहम्मद लौट कर मैं न जाऊंगा खाली जानता है ना तू क्या है दिल में मेरे बिन सुने गिन रहा है न तू धड़कने आह निकली है तो चांद तक जाएगी तेरे तारों से मेरी दुआ आएगी आह निकली है तो चांद तक जाएगी तेरे तारों से मेरी दुआ आएगी ऐ नबी हाँ कभी तो सुबह आएगी जब तलक तू सुनेगा न दिल की दर से तेरे न जाए ज़वाली भर दो झोली मेरी या मोहम्मद लौट कर मैं न जाऊंगा खाली तरस का तरस मुझ पे आका अब लगा ले तू मुझको भी दिल से तरस का तरस मुझ पे आका अब लगा ले तू मुझको भी दिल से जब तलक तू मिला देना बिछड़ी दर से तेरे न जाए ज़वाली भर दो झोली मेरी या मोहम्मद लौट कर मैं न जाऊंगा खाली भर दो झोली आका जी भर दो झोली हम सब की भर दो झोली नबी जी भर दो झोली मेरी सरकारे मदीना लौट कर मैं न जाऊंगा खाली दम दम अली अली 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 दम अली अली दम अली अली दम अली 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 दम अली अली दम अली अली दम अली 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 दम अली अली दम अली अली दम अली 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 दम अली अली दम अली अली दम अली दम दम अली अली दम अली अली दम अली अली दम अली दम दम अली अली दम अली अली दम अली अली दम अली दम दम अली अली दम अली अली दम अली अली दम अली दम दम अली अली दम अली Alhamdulillah. Okey. Jadi kalau kita tengok tadi dalam syair tadi dia kata apa? Dia kata Nabi SAW telah tahu hajat kita sebelum kita datang lagi. Dan kemudian Nabi SAW telah tahu dengkupan jantung kita. Itu satu sirah mubalaghah. Nak mengatakan sirah mubalaghah. Nak katakan satu pujian yang dahsyat lah. Dan kadang-kadang boleh jadi tu hakikat. Kadang-kadang kita sendiri tak tahu keadaan kita, tapi Nabi SAW lebih tahu keadaan kita. Mana taknya kan, setiap kali ada benda baik daripada kita, Nabi puji Allah. Setiap kali ada benda buruk, Nabi doakan untuk kita. Maka tadi Kak Syirah tanya, sambil dengar tadi dia tanya kat saya, Nabi tak penat ke buat semua ni untuk kita kan? Nak ceritakan kalau ikutkan penat, Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu telah menggantikan posisi Nabi SAW setelah Nabi SAW wafat sebagai khalifah umat Islam yang pertama. Sayyidina Abu Bakar ketika malam orang tanya Sayyidatina Aisyah, anaknya radhiyallahu anhuma, apa amalan bapa kau yang hebat sangat? Jadi Sayyidatina Aisyah kata, bapa aku tak ada apa amalan yang special sangat. Solat dia pun biasa-biasa je, baca Quran dia pun biasa-biasa je, zikir pun biasa-biasa je.
Tapi setiap kali malam, bila dia memikirkan tentang umat Islam, mulutnya tu akan keluar asap. Sebab apa? Badannya jadi panas, kan? Sampai kan mulutnya tu beruap. Maka itulah kita nak katakan, bila dipindahkan kasih sayang Nabi tu, dibawa oleh orang biasa macam Sayyidina Abu Bakar, sahabat yang hebat juga, kan? Pun Sayyidina Abu Bakar dah tak mampu tanggung dah. Penatnya nak ambil kisah pasal umat ni. Tapi Nabi SAW, hampir setiap malam Nabi SAW doakan untuk kita. Sampai kan ada hadis lain yang Nabi SAW tengah duduk tengah hadis tu diriwayatkan dalam Musnad Imam Ahmad. Dan dalam Imam Muslim pun ada juga. Di mana Nabi SAW tengah makan siang masa tu. Ghadak. Makan siang, tengah makan sebelum zuhur gitu. Jadi Nabi SAW masa tengah-tengah makan tu Nabi sedih. Sekarang saya nak tanya, siapa tengah-tengah makan tengah hari dia boleh feeling? Kalau dinner, biasa tak kalau dinner kita bila makan tu kan kadang-kadang kita rasa macam touching ke apa ke? Biasa tak? Standard, Kak Syirah kata standard. Pernah tak makan tengah hari kita feeling? Makan tengah hari kita nak cepat. Kita dah lapar, kita nak makan cepat, kita nak sambung buat kerja. Tapi Nabi SAW masa makan tengah hari, masa tu lah Nabi tiba-tiba sedih. Dan sebab tu lah hadis tu special sangat. Sebab apa? Hadis tu diceritakan Nabi tengah makan siang masa tu. Nabi tengah makan zuhur, tengah makan tengah hari. Jadi lepas ni kalau siapa tengah makan tengah hari, teringat balik peristiwa ni. Mampu tak kita tengah makan tengah hari, ingat orang lain. Jadi Nabi masa tu tengah makan tengah hari, tiba-tiba Nabi kata, aku rindu pada saudara-saudara aku. Jadi sahabat tak bertanya, bukankah kami semua saudara engkau? Dia kata, tak, korang ni bukan saudara aku. Korang ni adalah sahabat-sahabat aku. Saudara-saudara aku adalah mereka yang beriman kepada aku walaupun tak pernah melihat aku. Dan paling sedapnya menyimpulkan benda ni adalah Imam Jazuli dalam dia punya kitab dia Dalailul Khairat. Dalailul Khairat ni ada salah satu selawat, kalau saya tak silap hari Selasa ke atau hari Rabu, yang katanya adalah, ya Allah, seperti mana engkau menghalang mata kami daripada melihat Nabi SAW pada hari di dunia ini, maka jangan halang kami untuk melihat Nabi kami pada hari akhirat. Allahumma kama mana'aka an ru'yan Nabi SAW fid dunya wala mana'ana bi ru'yati nabiyina Muhammad SAW fil akhirah. Jadi kalau kita ni rasa macam susah, sedih lah tak jumpa Nabi SAW kan, kita banyak-banyak doa macam tu, ya Allah, tak dapat jumpa Nabi kat dunia ni kan, dapat jumpa kat akhirat pun jadilah. Jangan halang kita orang pula nak jumpa Nabi kat akhirat. Atau kadang-kadang saya dulu masa kecil saya selalu terfikir kan, kalaulah sebelum saya masuk neraka, kalau saya ditakdirkan masuk neraka, ada satu benda yang saya nak jumpa Nabi SAW, saya malu. Jadi saya nak jumpa orang yang dekat dengan Nabi SAW, saya nak Ali. Jadi kalau kita tengok dekat lagu tadi, disebut Ali adalah nafasku. Apa maksud Ali adalah nafasku? Sebab Sayyidina Ali ni adalah sahabat yang telah berkhidmat pada Nabi sejak daripada kecil. Dia telah berjuang dengan Nabi sejak daripada kecil. Dipermalukan pun daripada kecil. Maka saya nak jumpa Nabi terus macam segan kan. Jadi saya nak minta kalau sebelum saya masuk neraka, masa saya kecil-kecil tu saya selalu minta, sebelum masuk neraka kalau boleh nak minta Sayyidina Ali, nak jumpa Sayyidina Ali, nak bagi tahu, tolong cakap dengan Nabi minta maaf lah. Dah dapat nikmat besar jadi umat Nabi SAW. Tapi tak mampu juga pastikan diri tu tak masuk neraka kan. Tak mampu juga buat baik sampai masuk neraka, sampai akhirnya masuk neraka. Jadi kalau kita bila dah makin belajar, rupanya Imam Jazuli ajar satu lagi cara adalah kita minta ke Allah, kalau dekat dunia tak dapat tengok Nabi SAW, dekat akhirat kita nak tengok Nabi SAW. Maka kalau ada yang kat sini tanya, Ali, macam mana kalau kita orang nak mimpi Nabi ya Ali? Maka saya nak kongsi satu amalan. Siapa yang nak buat silakan. Siapa tak nak buat, yang nak pertikaikan pun silakan. Tapi saya secara terus terang saya tak akan menjawab sebarang pertikaian lah pada amalan ni. Apa amalan dia? Amalan dia adalah sebelum tidur. Jadi insyaAllah saya akan minta Kak Syirah tolong sharekan dalam grup solehannya kami, tapi saya bacakan dulu. Sebelum tidur, baca satu selawat ni. Saya cuba cari mana saya simpan file tu. Sebelum tidur, amalkan selawat ni sebanyak berapa kali? Okey. Amalkan selawat ini sebanyak 15 kali sebelum tidur. Dalam keadaan berwuduk, menghadap kiblat seperti orang meninggal di kubur.
Menariknya amalan ni adalah kalau orang tu tengah haid pun, perempuan tengah haid pun boleh amalkan amalan ni. Dan saya dapat amalan ni daripada rakaman video Abah Guru Sekumpul. Dia adalah seorang wali Allah dekat Kalimantan. Dah meninggal dah. Dan saya banyak mengamalkan amalan-amalan Abah Guru Sekumpul ni. Bila saya amalkan memang betul-betul berjadi. Jadi dalam amalan ni, amalan mimpi Nabi SAW ni, Abah Guru mengajarkan kita baca ni. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad ad-duril azhar wa yakutul ahmar wa nuril azhar wa sirrillahi akbar sebanyak 15 kali menghadap kiblat macam keadaan orang meninggal dalam kubur. Maksudnya kita mengiring ke arah kiblat gitu. Maka insya-Allah akan jumpa Nabi dalam sebelum lengkap seminggu. Kita amalkan dalam masa seminggu, sebelum cukup seminggu tu akan jumpa Nabi SAW insya-Allah. Tapi kalau jumpa Nabi SAW ni, apa antara perkara-perkara yang kita patut buat sebelum kita mimpi jumpa Nabi SAW? Boleh teruskan amalkan amalan ni pun boleh. Tapi saya elok-elok ni kata Syekh Ali Jumaah, nak jumpa Nabi ni paling bagus bila kita jumpa Nabi, kita banyakkan baca tentang Nabi. Maka saya mencadangkan, kalau ada yang berminat nak baca banyak tentang Nabi SAW, boleh mula-mula baca ni. Allah, tak nampak pula. Sirah Nabawiyah, Rahikul Maktum yang ditulis oleh seorang yang akidahnya bukan akidah Ahlussunnah ni, yang menulis ni. Yang menulis ni akidahnya Athari. Athari ni dia nak kata Wahabi bukan, nak kata Ahlussunnah bukan. Dia adalah satu aliran baru yang terbit dekat India, Pakistan gitu. Tapi jasanya adalah dia telah mengumpulkan satu kompilasi sirah Nabi yang mana sirah-sirah ni diambil daripada hadis-hadis yang sahih. Jadi ada kat sini kitab Rahikul Maktum. Boleh baca relax-relax gitu, sambil baca, kita tanam kecintaan kita pada Nabi SAW. Kalau kata Ali, bahasa mudah. Bahasa ni macam buku cerita, saya bacakan satu benda Okey. Contohnya bab membunuh Rasulullah SAW. Setelah semuanya berkumpul, maka bermulalah agenda mengemukakan cadangan dan penyelesaian. Perdebatan itu makan masa yang agak lama. Berkata Abul Aswad, biar kita usir dia keluar dari tempat ini dan kita buang dia dari negeri kita. Selepas itu, biar ke mana pun dia hendak pergi, kita tak perlu ambil peduli lagi. Dengan itu, kita telah menyelesaikan hal kita dan keadaan masyarakat kita seperti sedia kala. Jawab orang tua dari Najat itu, iaitu Iblis. Demi Allah, ini bukan cadangan yang baik. Dan kamu semua lihat bagaimana indahnya dia Muhammad berbicara. Tutur katanya yang manis dan kebanyakan ini mempengaruhi hati manusia dengan ajaran yang dibawanya. Macam tu bahasanya mudah kan? Boleh baca, walaupun tebal tak apa. Kita azam baca insya-Allah. Berkat kita baca sirah Nabi, Allah SWT berikan kita mimpi Nabi. Mimpi Nabi ni, kan, ibu-ibu, kakak-kakak, kita tak susah pun sebenarnya mimpi Nabi SAW ni. Cakap senang kan. Bila ni lah, amalkanlah yang apa ni ajar. Ulama ajar untuk mimpi Nabi kan. Kita akan dapat insya-Allah. Sampaikan Abah Guru Sekumpul, sebabkan terlalu banyak anak muridnya tu yang dapat mimpi Nabi SAW berkat ajaran dia. Sampaikan dia kata apa tau? Kalau kita tak mimpi Nabi dekat dunia ni, kan, silat-silat kita tak mahu tengok Nabi kat akhirat. Menunjukkan sebenarnya orang beriman banyak gila yang jumpa Nabi, yang mimpi Nabi. Kebiasaannya orang beriman mesti akan mimpi Nabi. Lepas tu kalau kita kata kan, tapi tak dengar cerita pun, sebab orang tak cerita. Sebab apa? Salah satu adabnya adalah bila kita mimpi Nabi ni, kita tak cerita kat orang. Kenapa? Sebab kalau kita cerita kat orang, nanti kita cerita tu untuk apa? Kalau kita kata kan, nak sampaikan apa Nabi pesan lah, kita hadis ada. Tapi kenapa kita nak kita cerita juga? Macam Kak Syirah cakap, sebab nak ujuk, sebab nak bagi tahu kat orang, aku ni bagus, aku ni mimpi Nabi. Tapi ada tak ulama' yang bagi tahu mimpi Nabi? Yang seakan dia bagi tahu tu macam dia dah jumpa Nabi dah. Maksudnya seakan dia macam mengantaikan yang dia depan jumpa Nabi. Banyak juga. Sebab apa dia buat macam tu? Sebab kesian. Kesian banyak umat Islam yang tak jumpa Nabi lagi SAW dalam tidur. Maka cara dia kita banyakkan baca sirah-sirah Nabi dan kita amalkan ni, selawat yang Abah Guru ajar ni. InsyaAllah. Kalau tak dapat jumpa tu, maka menunjukkan kita punya adab dengan guru tu ada masalah. Dan Abah Guru kata, kalau adab kita dengan guru ni masalah, maka kita baca doa Imam Nawawi. Kita minta, ya Allah, tutuplah aib guru aku pada aku. Dan jangan hilangkan keberkatan daripada guru aku pada aku. Kita kalau bila kita nampak aib guru kita, itu yang buat kita jadi senang orang ajar dengan dia. Tapi bila kita tak nampak aib guru kita muliakan dia, masa tu keberkatan guru tu banyak dapat kita. Okey, selain daripada buku tu, kalau kata Ali tak sukalah baca buku ni yang tulis dia bukan Ahlussunnah, yang tulis tu Athari, tak nak yang Ahlussunnah. Ahlussunnah betul. Ni.
Ini buku bahasa Arab lah kan. Kalau Kak Jiha bolehlah baca. Apa tajuk dia? Buku dia Asy-Syifa bi Ta'rif Huquqil Mustafa. Buku ni ditulis untuk melawan orang kafir yang menghina Nabi oleh Imam Qadi Iyad. Qadi Iyad ni dia seorang qadi dekat Maghribi sana kalau saya tak silap. Dia ada terjemahan dia dalam bahasa Melayu tapi saya tak yakin yang terjemahan bahasa Melayunya tu. Sebab saya rasa macam terlampau ringkas. Saya tak pasti sama ada dia membuatkan semua pembahasan Syifa atau tak. Ataupun sebenarnya adalah ringkasan kepada kitab Syifa. Tapi ada kitab itu dalam bahasa Inggeris. Boleh cari Al-Syifa Qadi Iyad. InsyaAllah akan jumpa. Dalam ni diceritakan kehebatan-kehebatan Nabi SAW yang kebanyakan kita tak pernah dengar pun. Padahal dulu ulama-ulama kita, tok nenek kita dengar. Sampai kat kita tak dengar. Punca sebab apa? Sebab Wahabi. Tak lapik kan. Sebelum ni kata Wahabi bagus semua. Memang Wahabi dia bagus je. Tapi bab mencintai Nabi ni, ulama Wahabi sendiri ada yang mengakui dia rasa terkilan. Siapa dia antaranya adalah Syekh Ali Tantawi. Disebut dalam Syarah Kawakib Lama'ah. Syekh Ali Tantawi ni dia kata aku sedih masa pergi ke Madinah, aku sedih masa pergi ke Mekah, banyak tinggalan-tinggalan sejarah Nabi ni telah dihapuskan. Walaupun aku sendiri adalah seorang salafi. Itu kata Syekh Tantawi. Salafi dengan Wahabi ni sama Maka malam ni azam nak amalkan selawat ni, insya-Allah saya akan bagi pada Kak Syakira gambarnya, saya tulis tangan. Cuba try amalkan dalam masa yang sama azam. Malam ni dah boleh terus buka pada ni, boleh dibeli dekat Shopee boleh. Dua-dua buku boleh beli kat Shopee sebenarnya. Buku Rahikul Maktum ni boleh beli kat Shopee. Buku Syifa pun boleh beli kat Shopee. Tapi kalau satu lagi tempat nak beli buku Rahikul Maktum ni, satu lagi tempat dia dekat Pustaka Cahaya Kasturi. Under Mufti Wilayah Mufti Wilayah Kuala Lumpur yang lama. Dr. Zulbakri. Okey, itu je daripada saya pada malam ni. Kalau ada persoalan boleh tanya lepas kita tutup majlis. Kita tutup majlis kita dulu dengan tasbih kafarah dan suratul Asr. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Okey, kalau ada nak tanya boleh silakan tanya. Kak. Okey, kalau tak ada, terima kasih kepada semua yang hadir. Kita jumpa lagi pada perjumpaan yang akan datang. InsyaAllah majlis kita akan berbaki lagi dua majlis. Setiap majlis kita akan baca 2 hadis. Maka insyaAllah lagi 2 majlis. Selesai dah khatam tentang slide belajar cinta Nabi ni. Dan kita akan masuk pula pada perbincangan akidah. InsyaAllah. Okay, terima kasih semua. Terima kasih. Okay, Assalamualaikum.